Taib, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, saya mengajak pada pendengar FM, IKIM FM untuk kita terus tingkatkan lagi usaha syukur kita pada Allah. Sentiasa kita bersyukur kerana Allah SWT sentiasa memberikan kita inayahnya, anugerahnya yang tak terhingga, yang dapat kita kecapi berterusan. Lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Kita dalam memperkatakan tahsinul ibadah, dan pokoknya yang paling penting ialah masalah solat kita. Bagaimana kita perlu berikan perhatian. Kalaulah dalam siri-siri yang lalu kita perkatakan tentang kepentingan wudu, kepentingan kebersihan, dan juga kita perlu ambil kira dalam masalah masa. Satu daripada syarat sah solat ialah ketetapan masa. Dan kalau kita tengok, Allah SWT fardukan kita pada masa-masa yang amat bersesuaian. Kalaulah kita difardukan solat pukul 3 pagi, 4 pagi, ini amat menyulitkan. Atau pukul 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, ini pun amat sulit. Kita sibuk dengan kerja, sibuk dengan tidur, sibuk dengan itu ini. Tapi Allah bagi masa yang sesuai. Jadi hidup manusia ni kalau berwaktu dan bermasa, maka inilah yang memberikan faedah besar. Jadi solat, kalau kita solat tanpa mengetahui waktu, maka ini membawa kepada keadaan yang tidak kita kata sempurna solat kita. Kerana wajib kita tahu dalam apa cara sekalipun. Dan Alhamdulillah zaman sekarang ini kemudahan banyak. Mungkin melalui radio, melalui TV, ataupun mana-mana tempat kita akan dapat tahu tentang masuknya waktu. Kerana menjadi satu kesalahan besar dan bahkan dosa besar kalau kita sengaja solat dengan keadaan waktu tak masuk. Kita dah tahu waktu tak masuk, kita nak solat juga. Ataupun kita sengaja solat di akhir waktu. Kita tahu waktu dah nak habis, baru kita nak solat. Maka perbuatan ini membawa kepada perbuatan yang menjadikan dosa kita dosa besar. Mana dosa besar ni tak akan selesai sama sekali dengan mengambil wudu, dengan solat berjemaah, dengan kita berjalan pergi ke masjid, dengan kita tunggu solat, dengan kita bersedekah. Itu semua tak selesai. Sehinggalah kita bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang kita tahu, iaitu kita tinggalkan kesalahan kita, kita bercita-cita takkan ulang lagi kesalahan ini, dan yang paling besar ialah rasa kesal kita atas kesalahan tadi. Jadi hari ini saya cuba nak sebut tentang kepentingan waktu solat dalam pengetahuan ramai. Kerana hari ini bila ditanya, bila zuhur maka setengah orang dia tak tahu zuhur. Dia hanya tahu bila bunyi azan. Kalaulah ada masalah elektrik tak berfungsi ke, Tok Bilal tak dapat datang ke masjid ke, banyak orang tunggu tak solat. Sehingga kalau berbuka puasa pun macam tu juga. Lagi tak azan, maka dia tak solat. Kalaulah imam sakit perut dalam tandas, tak azan, ditunggu saja. Dah waktu dah masuk. Jadi pastikan waktu masuk. Menepati dengan tidak ada rasa syak wasangka. Dah masuk ke belum? Je masuk je lah. Tak boleh kita pukul macam tu. Kita mesti ada sesuatu yang meyakinkan. Terima kasih Ustaz. Itu apa pun yang kita bersama dengan bagi Ustaz. Baru permulaan bicara kita, pengenalan untuk topik kita yang bakal kita bawa kepada anak hari ini. Jika kemusykilan bagi kita raikan, mesti talian kita 03 6205 1500 maupun mesti pesanan ringkas hantarkan ke, typekan IKIM FM, hantarkan ke 39111 beserta dengan pesanan ataupun kemusykilan anda. Dan insyaAllah juga kita memberi respon kepada mereka yang menunjukkan sebarang persoalan berkaitan dengan tahsin ibadah kita, tahsin solat pada hari ini. Mesti Facebook kita di ikim.fm. Dan juga insyaAllah Ustaz, kita akan bersama dengan pemanggil kita yang pertama yang dah pun bersedia kiranya untuk bersama dengan bagi Ustaz pagi ni, insyaAllah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey, teruskan untuk pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello.
Okey, mungkin kita akan terus bersama dengan respon kita dalam Facebook dulu. Untuk kemusykilan yang pertama, Ustaz, dari pada Ibnu Yahya Al-Fakir. Apakah yang harus dilakukan oleh imam selepas membaca Al-Fatihah, sementara sebelum membaca surah, adakah perlu diam saja atau membaca surah tertentu dengan perlahan, Ustaz? Kita dalam solat, antara perkara yang sunat yang disebut ialah saktah. Saktah ni makna berhenti seketika. Dalam kita ni, kalau kita lihat kaedah solat kita tidak perlu mengambil langkah gopoh. Jangan nak gopoh. Alaikum bisakinati wal waqar. Dengan tenang kita lakukan solat. Bila kita takbir Allahu Akbar, berhenti sekejap. Kemudian baca doa iftitah, berhenti sekejap. Kemudian baca a'udzubillah, berhenti sekejap. Kemudian baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, berhenti sekejap. Kemudian kita sambut amin bersama imam, berhenti sekejap. Kemudian kalau kita berjemaah, imam akan baca surah, kemudian imam akan berhenti sekejap dan imam akan rukuk. Maka antara Fatihah, amin dan surah, di sini jarak saktah disunatkan agak lebih panjang daripada saktah-saktah yang sebelumnya. Iaitu kalau tadi memadai dengan sekadar subhanallah, kita takbir Allahu Akbar, sekadar subhanallah kita baca doa iftitah, sekadar subhanallah kita baca a'udzubillah. Tapi bila amin, sementara nak baca surah, maka saktahnya agak panjang. Maka saktah ni apa? Kita diam. Jadi kalau imam diam dengan tidak membaca apa-apa, tak perlu kita nak baca surah apa-apa pendek ke, ada orang kata baca ayat kursi ke, baca surah ikhlas ke. Sebenarnya kita diam tu lebih baik. Kita diam untuk memberi laluan kepada makmum membaca Fatihah. Diam sekadar bacaan makmum Fatihah. Jadi kita rasalah kita boleh dapat agak makmum dapat menyempurnakan dalam tempoh diam tadi dengan kita tidak membaca apa-apa dan terus kita mulakan dengan membaca surah. Maka di sini jawapannya ialah disunatkan kepada imam diam dengan tidak membaca apa-apa, memberi ruang kepada makmum membaca Al-Fatihah dan imam terus diikuti dengan surah dan berhenti seketika barulah dia rukuk. Itu adalah sesuatu yang disunatkan. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Dan kembali untuk respons berikutnya. Soalan oleh Mansur Mat, katanya, kalau dalam sembahyang malam, bagaimana jika kita tertidur dalam sembahyang dan mungkin Ustaz ada betul untuk elakkan rasa mengantuk? Silakan Ustaz. Kita bangun di waktu malam. Ini adalah satu usaha yang sangat mulia, suatu amalan yang dibuat oleh salafus salih. Mereka akan tidur seketika dan mereka akan bangun. Kita cuba nak belajar mengikuti mereka. Kadang-kala kita tak mampu untuk melakukan sesempurna mereka, masih lagi dalam keadaan ngantuk. Maka kalaulah dikatakan kita buat apa yang kita buat, ambil wuduk sempurna dan solat, tiba-tiba kita diselubungi dengan ngantuk, bila sampai kepada sujud, selalunya bila sampai sujud terus terlelap, sehinggalah datang isteri kejut untuk kita bangun subuh. Maka kita telah dapat pahala sempurna, iaitu pahala solat sunat sempurna. Malaikat akan mencatat cukup jumlah dia. Tapi jangan disengajakan. Kita ngantuk-ngantuk ambil wuduk, buat-buat solat, tiba sujud kita tidur. Itu tak ada apa, kosong lah. Kalau kita main-main macam tu, kerana ini bergantung pada niat kita. Jadi kalau kita boleh, kita usaha untuk dapatkan hilang rasa ngantuk. Selalunya kalau kita dah ambil wuduk, kita berjalan, kita mungkin sebelum tu buang air, pergi ke tandas, ini semua akan orang kata mengurangkan rasa ngantuk. Kerana mata ni bila dah kena air, dia akan hilang rasa ngantuk. Bila hilang rasa ngantuk, insya-Allah kalau sekadar 2 rakaat, dia tidak akan sampai kita terlelap dalam solat. Kalau terlelap, itulah hukumnya tadi. Kita kata pahala kita dapat. Kalau boleh, insya-Allah dia tidak ada apa amalan, cuma apa yang perlu ialah cukup rehat. Kita tidur awal, kita bangun awal. Dalam rehat yang cukup tadi, insya-Allah kita akan dapat. Dan amalan ini kalau boleh janganlah dijadikan sekali dalam selama beberapa tempoh. Buatkan selalu, walaupun hanya 2 rakaat. Jadikan sebagai satu yang diistiqamahkan berterusan. Sikit demi sikit, 10 minit, 15 minit. Lama-lama dia akan jadi satu amalan
tabiat. Bila sampai masanya tak boleh dah tidur dah. Kena bangun dah. Itu amalan dia. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Dan insyaAllah kita bakal kembali untuk bersama pemanggil kita. Mesti talian 0362051500. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan bersama dengan Ustaz. Saya nak tanya kat Ustaz. Di luar bukan ambil solat, cuma saya nak tanya. Pagi tadi masa saya bawa ayah dengan ibu saya untuk merujuk semula dalam isu perkahwinan, saya ternampak dekat sijil nikah dia, tarikh nikah dia, iaitu lebih kurang bulan Jun 73. Lepas tu dia punya jarak tarikh tu dekat dengan nama tarikh lahir saya cuma 6 bulan saja. Jadi dalam ini saya ada sedikit ragu-ragu berkenaan dengan status saya yang terlalu dekat dengan tarikh lahir tu. Jadi saya masih menyiasat lah. Tapi cuma saya saya nak tanya dekat Ustaz, apa hak sebagai anak yang pada dekat IC ni ditulis nama bapa, tapi sebenarnya bukan. Boleh ke buat macam tu? Atau ibu bapa boleh ke rahsiakan status anak? And then kalau anak tu sebagai anak luar nikah, apa dia punya hak dia dalam keluarga? Sebagai contoh dalam jadi ketua imam, ataupun dalam halal pusaka dan sebagainya. Apa hak untuk anak luar nikah ni? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Yes. Tapi masalah anak, kita selalu sebut mengenai dengan anak yang dilahirkan. Kalau kita dapati usia lahir kita dengan tarikh perkahwinan ibu dan bapa kita, iaitu 6 bulan dan melebihi daripada 6 bulan, disebut 6 bulan 2 detik, maka kita adalah anak yang sah. Taraf kita dibinkan kepada bapa yang menjadi ibu kepada, yang menjadi bapa kepada ibu kita. Maka kita adalah anak yang sah. Tapi kalau berlaku kurang daripada tempoh 5 bulan, maknanya tak cukup 6 bulan, maka kita sebenarnya bukan anak kepada bapa ini. Walaupun kita siasat, kita dapati, kita dapat berita bahawa dialah bapa sebenarnya, cuma mungkin kurang sabar dan sebagainya menyebabkan dia lebih awal bersama dengan ibu, dan ketika mana akad ibu dah mengandung, maka anak ni adalah anak luar nikah. Jadi anak luar nikah tidak boleh dibinkan kepada bapa, dan bapa tidak boleh haram untuk menyembunyikan perkara ini daripada dia tak nak supaya nanti timbul fitnah, supaya anak dia dikecam dan sebagainya, maka dia binkan juga kepada dia. Maka itu tak boleh. Dia kena maklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab bahawa anak ni bukanlah anak yang sah taraf. Dibinkan kepada bukan bin dia, sama ada dibinkan kepada Abdullah ke Abdul Rahman ke apa-apa nama yang lain daripada nama bapa dia, dan bukan nama pada seseorang. Jadi hamba Allah, anak kepada hamba Allah. Dan dia anak luar nikah ni, dia sebenarnya anak tu tidak ada apa-apa pencapaian ilmu, belajar dan sebagainya, maka dia makruh menjadi imam. Anak luar nikah makruh jadi imam. Anak yang dijumpa di tepi jalan tak tahu siapa punya pun makruh jadi imam. Itu berdasarkan kerana kurang bimbingan, kurang didikan. Tapi kalaulah dia diambil, dibesarkan dan dididik dengan sempurna, menjadi orang yang sempurna segala-galanya, segi fiqah dia, segi segalanya, maka dia boleh jadi imam sempurna. Balik pada masalah harta pusaka, maka harta pusaka anak luar nikah tidak boleh ambil apa-apa harta daripada bapa. Dan bapa juga tidak boleh mewarisi apa-apa harta daripada anak yang bukan sah, iaitu anak yang tidak dibinkan. Tapi sebaliknya, anak tadi boleh dapat segala harta daripada ibu. Kalau ibu meninggal, dia sebagai anak laki-laki, dia akan bolot semua harta ibu kalau tak ada orang lain. Kalau ada ibu, ada suami pada ibu, maka suami akan dapat 1/4 dan bakinya 3/4 adalah hak milik anak. Kalau dia anak perempuan, dia akan dapat harta ibu. Kalau dia berseorangan, dia dapat 1/2. Kalau dia ada lain pasangan, iaitu ada abang adik, maka dia akan berkongsi. Kalau dia perempuan, berkongsi 2/3.
Kalau dia laki-laki, mereka berkongsi dalam jumlah apa yang ditinggalkan. Dia juga boleh mewarisi daripada adik-adik dia. Katakanlah dia luar taraf. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna hubungan ibu dan bapa. Mana mak dia dah mengandung, barulah mereka kahwin. Lepas itu dengan perkahwinan ada anak lain. Ada laki-laki, ada perempuan, makna adik dia ataupun adik perempuan dia. Maka anak si abang ini yang luar nikah ni, antara adik-beradik mereka sama. Mereka datang daripada ibu yang sama. Maka mereka tetap dapat mewarisi harta. Melainkanlah kalau di sana ada anak yang datang seibu sebapa, maka lebih didahului daripada anak seibu. Ataupun anak sebapa lebih dapat tempat lebih depan daripada anak seibu. Jadi anak luar nikah ni sebenarnya bukanlah, jangan satu orang kalau dia sedar dalam keadaan begini berlaku diri dia, jangan dia pergi maki marah mak bapak dia. Jadi benda tu suatu kehendak Allah. Jadi yang perlunya mak bapak ni bertaubat kepada Allah, insaf kepada Allah, dan Allah Maha taubat. Jadi kita sangka baik, kita buat baik pada ibu, buat baik pada bapa. Jangan sekali-kali daripada saat itu kita tak bercakap lagi dengan mak bapak kita. Kita anggap perbuatan haram, orang tua tak guna, itu tak betul. Walau macam mana pun apa yang berlaku itu kehendak Allah. Kita terima dan kita berusaha untuk perbaiki. Mungkin anak luar nikah akan jadi seorang yang lebih baik, boleh jadi wali pun ada. Padahal dia taraf anak luar nikah, jadi wali Allah boleh. Bukan suatu yang mustahil untuk kita kata anak luar nikah untuk menjadi wali. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang panjang lebar khusus untuk panduan kita bersama. Berhenti rehat seketika, kembali sejeru selepas ni. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika hari raya Aidul Adha selain menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat, yakni sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Kerana itu, bahagiakan dirimu dengannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bersempena dengan kehadiran bulan Zulhijjah, bulan pelaksanaan ibadah kurban, Islamic Aid Malaysia sekali lagi kembali menganjurkan kempen Kasih Kurban untuk Kebajikan. Lanjutan daripada itu, pihak Islamic Aid Malaysia mengalu-alukan penyertaan orang ramai untuk melaksanakan ibadah kurban bagi disumbangkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Sinarilah Aidul Adha anda dengan menyertai ibadah kurban ini. Untuk maklumat lanjut, layari laman web resmi Islamic Aid Malaysia www.iam.org.my atau hubungi pihak Islamic Aid Malaysia 03 8948 5939 atau Faruq Zauji 019 397 3558. Sesungguhnya, tumbuhnya amal kebajikan yang subur bermula dari benih kurban yang ikhlas. Berkorbanlah ke arah kebajikan. Sudah kita kembali untuk berikutnya bersama dengan yang bagi Ustaz Fazli Ayamani untuk ke udara, mesti segmen Tahsinul Ibadah. Dan antara kita yang mungkin ada sedikit kemusykilan yang tak tahu di mana untuk dirujuk, hubungi talian kita 0362051500. Pesanan ringkas IKIM, typekan kemusykilan anda, hantarkan ke 39111 dan juga boleh hantarkan melalui Facebook ya di ikim.fm. InsyaAllah bagi kita raikan sebentar saja lagi. Kembali untuk bersama dengan pendengar, insyaAllah mungkin kita teruskan bersama dengan pemanggil bersama talian untuk waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Salam. Silakan, sama dengan Ustaz. Saya Naja dari Masina, dari Persemban. Silakan. Halo. Hello. Salam. Yes, Ya. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada beberapa perkara yang nak tanya. Silakan. Ya. Yang pertama, ada lelaki perempuan bersambayang jemaah seperti mana perempuan bersambayang jemaah. Adakah boleh lelaki bersambayang jemaah seperti mana perempuan bersambayang jemaah?
Dan yang kedua, apakah boleh kita bermasuk dengan orang yang kencing berdiri sedangkan kita mengetahui? Dan yang ketiga, apakah hukumnya kita bersembahyang fardu dalam keadaan gelap? Saya itu saja. Itu saja. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan penjelasan yang bagi Ustaz, silakan. Soalan pertama tadi, apakah laki-laki boleh sembahyang jemaah seperti perempuan? Jadi sebenarnya kalau kita kata mungkin soalan sebaliknya, apakah perempuan boleh sembahyang berjemaah seperti laki-laki? Jadi kedua-duanya kita jawab bahawa solat berjemaah dituntut kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki disunatkan muakkad, ada setengah kata fardu kifayah untuk solat berjemaah, dan perempuan pun dituntut sebenarnya, tapi tidaklah sampai kepada tuntutan seperti laki-laki. Jadi kalau laki-laki eloknya dibuat di masjid dan perempuan eloknya buat di rumah untuk mengelak daripada fitnah-fitnah yang ada di masjid. Kerana kadang-kadang keadaan yang tak terkawal mungkin boleh bercampur aduk dan sebagainya, boleh menimbulkan isu fitnah dan sebagainya, maka perempuan lebih baik, lebih elok buat di rumah. Jadi kalau kata laki-laki nak buat sembahyang solat perempuan ni bila berjemaah, imam dia tidaklah seperti mana imamnya laki-laki. Laki-laki kalau kita kata 5 orang, 4 orang duduk dalam satu saf dan 1 berada di depan daripada 4 tadi. Kalau perempuan pula solat berjemaah, kalau 5 orang, maka imam tu berada di tengah-tengah, diimpit oleh 2 di kanan, 2 di kiri, di tengah dengan mendahului sikit jarak untuk bahagian ke depan. Tidaklah seperti laki-laki yang imam terus berada di depan dan 4 laki-laki di belakang. Dan soalan yang kedua, kita masbuk kepada orang yang buang air dalam keadaan berdiri, itu tak ada masalah, asalkan dia bersih. Dia buang air ni kadang-kala ada selesanya duduk, ada selesanya berdiri. Mungkin kalau kita dengan berpakaian seluar yang agak ketat dan tidak mudah untuk duduk, dan ataupun tandas tu sendiri tidak menyediakan ruang duduk, kita buang sambil berdiri, maka hukum hanya makruh, tidak haram. Kita sambil berdiri, yang penting kebersihan. Dan kita tak perlu nak meragui kebersihan seseorang. Moga-moga dia sendiri tahu. Kalau dia tak bersih, dia sendiri tak jaga, itu masalah dia. Kerana kita solat berjemaah, kita tak tahu imam ni ada wuduk tak, kita tak tahu imam ni bersih tak, itu bukan masalah kita. Kalau dah selesai solat baru imam beritahu, dia pakai seluar rupanya dia lupa nak tukar, tak bersih, ataupun dia lupa nak ambil wuduk, maka dia saja yang terganggu solat dia kena ulang. Tapi kita tak ada masalah, kita solat kita sah. Jadi kalau dia kencing berdiri tadi tak ada masalah lah, boleh solat. Kemudian masalah solat dalam gelap. Solat dalam gelap ni kalau kita sampai tak nampak apa, dia jadi makruh. Jadi sebaiknya tidaklah terlampau gelap dan ada cahaya sikit untuk memudahkan kita rokok dan memudahkan perbuatan kita. Kalau tidak, nanti kita akan sujud atau kita akan rokok di atas sesuatu yang kita tak tahu apa. Mungkin ada serangga, mungkin ada sesuatu yang menyakitkan kita. Lebih baik, dan juga kita dapat membetulkan arah kiblat kita yang sempurna. Kerana dalam gelap kita mungkin akan berlaku kesilapan arah kiblat. Kita sangka begini, sebenarnya begini. Jadi sebab itu dapatkan tempat yang agak cerah dan jangan terlampau gelap, maka itu membawa pada makruh. Terima kasih Ustaz penjelas untuk panduan kita bersama. InsyaAllah bersama dengan pemanggil berikutnya. Mesti talian waktu ni. Assalamualaikum. Silakan bersama dengan Ustaz. Ya, saya ada satu soalan Ustaz. Boleh saya tukar niat saya nak sedekah di masjid. Tapi saya ada niat untuk tukar ke saya sama, tapi nak tukar ke niat lain yang boleh tak? Masalah tukar niat, kita ada 4 kedudukan. Contohnya satu orang dia niat solat zuhur, tiba-tiba dia nak tukar ke asar, ataupun dia niat solat tahiyatul masjid, dia nak tukar ke solat zuhur. Sebagai contoh, dia masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid, dalam rakaat pertama kedua datang orang tepuk bau dia untuk ikut dia, dia pun tukar niat kepada solat fardu. Ataupun dia niat solat sunat tukar ke fardu, solat fardu tukar ke sunat, atau sunat ke sunat. 4 jenis kedudukan tukar niat ni semuanya tak sah. Yang hanya boleh satu saja,
kita niat fardu atau niat sunat ditukarkan kepada sunat mutlak. Kita buat niat zuhur, tiba-tiba dalam kita rakaat pertama dengar iqamat, kita tak nak teruskan zuhur kita, maka kita tukarkan kepada sunat mutlak, buat 2 rakaat, kemudian kita ikut imam solat berjemaah. Solat sunat kita sedang buat sesuatu sunat duha sebagai contoh, ataupun apa sunat pun, tiba-tiba kita nak tukar kepada sunat mutlak. Apa maksud sunat mutlak? Sunat mutlak ialah sunat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu. Kerana solat sunat ni dia ada sunat yang bersebab, seperti hajat, taubat, atau berwaktu seperti zuha, qabliyah, maka ditukarkan kepada mutlak. Mutlak ni kosong, sebab itu dalam kita lafazkan niat dia usalli Allahu Akbar, tanpa disebut berapa rakaat. Buatlah berapa pun. Semangat nak buat 10, buat 10. Semangat dah lemah nak buat 1, buat 1. Hukum dia boleh. Itu sunat mutlak. Jadi daripada 4 jenis tadi, fardu ke fardu tak sah. Kalau kita dah niat zuhur, ubah ke asar, batal solat kita. Fardu ke sunat, lain pada sunat mutlak, tak sah. Kita buat zuhur, ubah kepada duha, tak sah. Kita nak ingat zuhur, tiba-tiba tengok waktu belum masuk lagi, tukar pada duha saya, tak sah. Ataupun solat sunat ke fardu, kita buat tahiyatul masjid, nak ubah kepada zuhur, tak sah. Atau sunat ke sunat, sunat duha nak ubah kepada sunat taubat, tak sah. Melainkan yang boleh fardu ke sunat mutlak atau sunat kepada sunat mutlak, itu boleh kita ubahkan niat kita. Saya terima kasih Ustaz. Dan insyaAllah kita bersama dengan pemanggil berikutnya bersama talian kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, salam, silakan. Razak daripada Bandar Baru-Wangi. Cik Razak bersama dengan Ustaz. Saya ada beberapa soalan, Ustaz. Ya, saya. Pertama tentang sembahyang. Jadi kalau katalah kita musafir, kemudian kita tentang tukar niat jugalah, ada possible tak kita niat daripada sembahyang penuh, katalah zuhur 4 rakaat, kita terisa alamak kita nak buat ringkaskan musafir jadi 2 rakaat, possible tak niat tu tukar? Satu. Kemudian kedua, tentang dalam masyarakat kita ni kadang kita ada bukan berkaitan dengan ibadah lah, berkaitan dengan lain sikit tentang sial. Kadang-kadang kan kita dalam, ada orang kata kau ni ada sial ataupun macam tu. Ada sebenarnya benda tu wujud ke tidak dalam Islam, tak? Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang tu kehidupan dia tak pernah selesai. Ada je masalah dalam hidup dia, satu timpa satu, bukan sekejap, puluh tahun macam tu. Macam tak mau selesai, nak kata ujian lama sangat. Saya tu nak tanya tak pandang besar lah. Kedua, dan yang ketiga, soalan terakhir tentang bacaan wirid selepas sembahyang. Ini bukan saya tak nak bangkitkan soal khilafiah lah, tapi saja nak bertanya pada Ustaz, minta pencerahan. Bila saya terbaca tentang pandangan-pandangan Pak Mazhab tentang Fatihah, kita boleh baca ketika selepas imam membaca, makmum boleh baca ke tidak Fatihah tu atas alasan sebenarnya kalau kita tengok macam di tempat-tempat setengah-setengah tempat dia baca amat perlahan, ataupun dia mungkin baca sendiri-sendiri ataupun secara yang sangat perlahan lah, maknanya tak mengganggu. Jadi minta pandangan saya tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Balik pada masalah yang pertama, soalan mengenai dia musafir. Kalau kita dah niat tamam, sebenarnya kita dalam perjalanan, kita tersasul, tersilap, kita niat zuhur 4 rakaat. Dalam rakaat pertama, dalam rakaat kedua teringat, aku musafir boleh buat 2, maka nak ubahkan tamam kepada qasar. Jawapan dia tidak boleh. Kerana bila kita dah niat tamam, habis. Kita kena teruskan tamam. Jangan pula kita kata kita batalkan, kita niat semula untuk buat qasar. Hukumnya tetap tidak boleh. Kerana bila dah kita ambil satu tanggungjawab dengan peranan awal, sehingga kita tak boleh ikut imam. Kalau imam buat, walaupun imam dah buat 2, tinggal 2, kita nak ambil berkat jemaah, nak buat 2 juga, kita qasar. Imam nak buat tamam, tak boleh. Walaupun imam di tahiyat akhir pun tak boleh, kena buat tamam. Maka itu syarat dia, kita tak boleh ikut imam yang buat tamam, kita buat qasar.
Yang kedua, masalah sial. Sebenarnya tak ada la darara wala dirara. Tidak ada benda yang memudarat dan tidak, kalau kita dimudaratkan, kita tak mudaratkan sesuatu. Cuma memang ada hadis yang disebut bahawa ada sesuatu sial, iaitu bila mana kita duduk di rumah yang mendapat sesuatu yang menyakitkan kita oleh jiran-jiran. Kita mendapat kenderaan sesuatu yang menyakitkan kita dengan beban-beban dia. Ataupun isteri yang tidak menjaga dan menghormati suami dengan erti kata yang sebenarnya, maka ini boleh dikatakan sial. Tapi bukan bermakna seperti mana kefahaman setengah-setengah orang di kampung, bila dia berjalan dia nampak ada benda terlintas ke kanan maka diteruskan, kalau terlintas di kiri dia pun patah balik. Itu tak. Segala-galanya adalah bukan datang disebabkan sesuatu yang berlaku. Tidak sial. Jadi ini ujian-ujian Allah buat pada manusia. Jadi sebab itu ada dua peranan manusia. Nabi sebut manusia ni sentiasa dalam kebaikan, iaitu sekiranya dia mendapat sesuatu nikmat maka dia syukur, sekiranya dia mendapat suatu musibah dia sabar. Jadi inilah dua keadaan yang tak boleh lari. Sentiasa kita bersabar dalam musibah ataupun bersyukur dalam nikmat. Kalau ujian tu kecil, alhamdulillah, itu pun nikmat. Kadang-kadang kita nak duga benda-benda yang lebih berat, ada orang diuji lagi berat, lagi masalah, dan tak ada orang yang habis tak ada apa, kosong. Orang gila aja, orang gila tak ada apa. Itu pun kadang-kadang dalam gila pun kita tengok dia usung batu lah, dia usung angkat benda berat lah, benda penat tengah-tengah panas dia pergi baring tidur. Jadi itu pun musibah. Hidup manusia ni tak ada rehat. Yang nak rehatnya bila kita masuk kubur, bila kita pergi ke akhirat dan kita sampai ke syurga, di sanalah kampung kita buat selamanya. Balik pada masalah wirid selepas solat. Jadi hari ni banyak orang bangkitkan kata imam ni bila kuat mengganggu. Jadi kita nak jaga siapa? Nak jaga imam ke nak jaga makmum? Cuba kita perbaiki masalah makmum. Boleh tak kita usaha makmum-makmum ni diminta supaya datang awal, datang solat bersama daripada mula, tak timbul masalah ganggu. Kalau kita kata zikir tu mengganggu, bagaimana dengan hari ni bunyi radio, bunyi sesuatu yang lebih memekik lagi, lebih kuat lagi, kita tak ada rasa apa pun. Kadang-kadang ada orang buka, kalau dia buka radio memekik kuat-kuat, tak kira waktu. Jadi kita tak rasa tertekan. Tiba-tiba bunyi imam bukanlah kuat sangat pun, hanya sekadar zikir mengingatkan kita. Soal beringat aku dalam satu kumpulan, zakartuhu fi mala'in khairu minhu, aku akan ingat dia dalam kumpulan lebih besar daripadanya. Maka zikir berjamaah ni suatu yang tidak menjadi halangan, bahkan suatu yang elok, yang patut diteruskan. Terima kasih Ustaz, dan juga kita kembali untuk bersama pengirim maklum balas kita dalam Facebook Cinta Masjid, Cinta Surau. Persoalannya, ketika solat tiba-tiba kain telekung terselak dan nampak kaki, adakah solat itu batal Ustaz? Kita nak tengok apa sebab. Kalaulah sebab dia angin yang kuat, bila sujud katakan angin kuat sehingga ternampak kaki dan dia cepat tutup, maka solat tidak batal. Tapi kalau terbuka bukan dengan sebab angin, mungkin dia sedang solat, anak dia tarik kain nampak kaki, ataupun ada kucing masuk dalam kain keluar nampak kaki, batal solat dia. Ataupun tak ada sebab, saja dia sendiri yang membuatkan angkat kain ternampak kaki dia, maka batal solat. Jadi kita kata yang boleh dimaafkan iaitu angin, dan syarat hendaklah disegerakan tutup. Kalau tidak, batal solat. Saya terima kasih Ustaz. Dan kembali untuk satu lagi respon kita berkenaan dengan sujud syukur. Takbir sambil berdiri atau duduk seperti duduk antara dua sujud Ustaz? Yang penting dalam sujud ini, kita rukun dia yang pertama ialah kita niat. Yang kedua, kita takbir. Sambil berdiri boleh, sambil duduk boleh. Mana yang memudahkan. Sambil berdiri pun boleh. Yang penting sujud. Kalau kita sambil berdiri, kita takbir saja aku sujud syukur kerana Allah, Allahu Akbar, kita turun dan sujud pun boleh. Kita duduk elok, kita bertakbir saja aku sujud syukur kerana Allah, Allahu Akbar, kita sujud, itu pun boleh. Yang penting sujud dengan ada tamakninah, bermula dengan niat dan takbir, dan kita memberi salam kanan dan kiri. Itu yang menjadi, dan tertib. Kanan wajib, kiri sunat, dan tertibnya, maka itulah yang dikatakan sujud syukur.
Terima kasih Ustaz. Satu lagi kemuskilan Syekh Abinur Q. Ustaz, boleh atau tidak solat sunat lain selepas sunat qabliyah sementara menunggu iqamah solat fardu? Kita boleh sementara nak iqamat, katakan ada ruang, kita dah buat sunat qabliyah, ada lagi sunat-sunat yang kita nak buat atau sunat qadha, boleh, tak ada masalah. Cuma yang tak dituntut ialah selepas sunat subuh. Kita katakanlah kita pergi masjid, azan subuh, kita pun buat 2 rakaat, sementara nak tunggu iqamat ada 10-15 minit lagi, maka di situ tak disunatkan kita buat apa-apa sunat. Memadai dengan sunat subuh tadi, dipanggil sunat fajar atau sunat subuh, memadai itu saja. Dan tunggulah kita, bahkan tunggu itu disunatkan kita baring sekejap, baring dalam bentuk mengiring, baring dalam bentuk mengiring dalam masjid, kita baring sekejap. Baginda baring dalam rumah. Cuma hari ini kadang-kadang mungkin ada jemaah yang tidak faham, mungkin dia akan cemuh kita, ni apa duk tidur lagi, orang dah azan dah. Jadi dia mungkin tak faham. Maka mungkin kita rumah yang dekat kita boleh buat, ataupun di dalam satu tempat yang orang faham. Kalau tidak, kita duduk berzikir sajalah, berzikir, berdoa. Dan waktu itu antara solat sunat subuh dengan solat fardu subuh, waktu yang sangat mujarab untuk kita berdoa. Banyakkan doa dan doa, mudah-mudahan hajat-hajat kita akan tercapai dengan doa kita. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Satu lagi kemuskilan yang mungkin terparaikan dalam Facebook kita, bagaimana Ustaz kita mahu ubah niat ketika tengah solat seorang diri tapi ada makmum yang mahu bersama menepuk bahu kita? Silakan Ustaz. Kalau kita solat fardu atau solat sunat, kita nak ubah daripada kita niat bersendirian kepada niat berjemaah, maka hukum dia boleh bila-bila masa. Kita memang niat sunat, niat solat bersendirian, datang orang tepuk bahu kita, maka kita niat imam, boleh bila-bila masa, walaupun di tahiyat akhir. Atau sebaliknya, kita sedang solat berjemaah, ikut imam, tiba-tiba kita ingat imam ni lambat sangat, kita niat mufarakah, kita buat bersendirian, selesaikan solat kita, hukum dia boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, di rakaat pertama solat Jumaat, kita tak boleh ubah niat daripada berjemaah kepada bersendirian. Kalau rakaat kedua atau solat-solat biasa, kita niat berjemaah, tiba ubah nak buat bersendirian, nak pergi cepat sikit kerana kita terkejar bas, kereta api dan sebagainya, ikut imam lambat, maka boleh ubah daripada jemaah ke bersendirian. Atau sebaliknya, kita bersendirian, kita masuk masjid, kita tengok tak ada orang, kita pun niat solat bersendirian, solat fardu zuhur atau asar, tiba-tiba dalam rakaat pertama kedua datang jumlah yang ramai, sedang solat, imam pun takbir, kita duduk di belakang, maka kita boleh ubah niat kita untuk ikut imam. Kalau kita niat semasa ketika itu kita sedang sujud, rokok ataupun apa pun, kita kena bangun dan masuk bersama imam dalam qiyam dan ikut imam. Cukupkan rakaat kita. Bila dah cukup imam lagi 2, kita dah cukup 4, maka kita niat mufarakah atau tunggu imam dalam tahiyat akhir kita dan bagi salam bersama dengan imam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Dan mungkin seorang pemanggil yang dapat kita ikan yang terakhir mungkin untuk hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel daripada Kajang. Silakan. Tapi dia pergi hujung belah kanan atau hujung belah kiri. Okey? Maknanya belah kiri saya kosong, belah kiri kanan saya kosong. Dia akan pergi ke hujung belah kanan, belah hujung kiri. Okey, itu satu perkara. Lepas tu adalah satu lagi makmum, dia akan masuk. Mana dia akan masuk dulu? Dia akan masuk. Mana dia akan pergi? Sebelah kiri saya atau belah kanan saya, ataupun dia akan pergi mana-mana yang dia akan cuba penuhkan lah. Kan? And then makmum yang hujung kiri kanan tu, solat dia sah ke tak? Itu saja nak tanya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam pembentukan saf, sebenarnya dia tak ambil kira kanan dan kiri, melainkan langkah pertama ialah dekat dengan imam. Kalau kita berdekatan dengan imam, kalau kita dengan imam 2 orang aja, maka memanglah kita ambil kanan. Kalau datang orang yang kedua, dia pergi ke belah kiri, dan kemudian dua-dua undur ke belakang, rapatkan dan terus bersama dengan imam. Kalau datang orang berikutnya, kita makmum, bila datang kemudian, kita tengok saf. Kalau katakan saf ni di kanan dah penuh,
atau lebih berat, kita pergi ke kiri. Kita buatkan suatu yang seimbang. Jangan ada orang semua pergi kanan sehingga kiri kosong. Itu tak betul. Bukan makna kita ambil kanan semua. Ada ketika kita perlu pergi ke kiri untuk memberikan kadar yang seimbang. Sebab itu kalau kita tengok mana masjid pun, mihrab dia di tengah. Kalau nak kanan, buat mihrab kiri. Habis semua jemaah kanan. Tak ada masjid begitu. Jadi kita kata bukan kanan, bukan kiri. Seimbang dan dekat dengan imam. Jadi itu perhatian yang perlu difahami oleh jemaah. Dia masuk, dia tengok mana korong, mana kurang, mana kosong. Dan mana yang lebih mengimbangi kedudukannya kepada imam. Di situ dah dia masuk. Mungkin di kanan, mungkin di kiri. Pembentukan saf berikutnya pun bukan di kanan kiri, tapi di belakang imam. Kemudian dimula dengan kanan, barulah kiri. Begitulah pembentukan saf berikut. Seimbang dan hampir kepada imam.